弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢主，今天我们能够有健康的身体，一起来到神面前敬拜。 Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan untuk datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadanya. 最近很多人在咳嗽、 Belakangan 伤 ini 风、感冒， banyak orang yang batuk dan flu, 包括我自己。 termasuk saya sendiri. 我昨天晚上睡觉之前还咳嗽得很厉害， Semalam sebelum tidur masih batuk dengan luar biasa. 然后凌晨3点多起来又咳嗽， Dan bangun dini hari jam 3 masih juga batuk. 但是我感到很欣慰，因为有人在为我祷告， Karena banyak yang berdoa bagi saya. 所以刚才第一堂讲到的时候没有咳嗽。 Dan di saat khotbah di KU1 tadi tidak batuk. 那希望第二堂的讲道也没有咳嗽。 Kiranya di kebaktian 2 ini juga tidak batuk. 让我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的天父，我们感谢你，把这一段听到神圣的时刻都交在你手中。求你高牧使用你2位仆人，也帮助弟兄姐妹能够听明白你的话语，让我们能够同心合一，站在主的真理上，一起成长。感谢赞美主，听祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们今天的题目是在真理中坚定不移。 Tema kita di pagi hari ini adalah berdiri teguh di dalam kebenaran. 我要先和大家分享这一个人， Saya akan men-sharingkan tentang orang ini terlebih dahulu. 约翰·谭普尔顿，他出生在1912年，在美国田纳西州一个小镇。 Yaitu John Max Templeton yang lahir di tahun 1912 di kota Tennessee. 他的出身并不富裕， Dia tidak lahir di keluarga yang kaya, 但是呢，他从小就受到基督徒父母严格的管教。 tetapi dari kecil dia sudah diajar oleh orang tuanya di dalam iman Kristen. 他学习诚实， Dia belajar untuk hidup jujur, 他学习如何节俭以及信靠上帝。 dia belajar untuk hidup hemat dan bersandar kepada Tuhan. 那么他后来以优异的成绩进入耶鲁大学， Dan dengan prestasi yang baik, dia masuk ke Universitas Yale. 并且成为了罗德学者，赴牛津深造经济与法律学。 Dan dia juga sebagai Rhodes Scholar, yaitu sarjana Rhodes yang mendapatkan beasiswa masuk ke Oxford Universitas untuk mengambil jurusan hukum dan ekonomi. 那在大学期间呢，他曾经在一家银行实习。 Dan semasa perkuliahannya, dia bekerja praktek di salah satu bank. 有一次，他的上司要求他修改文件的数字， Suatu hari atasannya menyuruh dia untuk mengganti angka-angka di laporan keuangan. 他要求他这么做是为了掩盖一项投资的失误。 Ini agar bisa menutup kerugian karena investasi yang gagal. 那么上司对他说：“只要你动一动你的笔，我们大家都能够过关了。” Atasannya mengatakan, Anda mengubah sedikit saja angkanya, maka kita semua akan aman-aman saja. 面对这种压力的谭普尔顿，他却坚定地说：“我不能说谎。” Dan di dalam tekanan seperti ini, John Templeton mengatakan, saya tidak bisa berbohong. 虽然代价是失去这一份的实习， Walaupun resikonya adalah kehilangan kesempatan untuk praktek kerja ini, 但是我还是要守住真理。 tetapi saya tetap harus berpegang pada kebenaran. 当他做出这样的决定的时候呢，他真的失去了这一份实习的机会。 Dan karena keputusannya ini benar, dia dipecat dan kehilangan kesempatan untuk kerja praktek ini. 虽然他失去了这份工作，但是他内心却有平安。 Walaupun dia kehilangan kesempatan kerja praktek ini, tetapi di dalam hati dia penuh kedamaian. 他相信真正的成功是来自于敬畏上帝以及行义的生命。 Dia percaya bahwa keberhasilan yang sesungguhnya adalah di saat kita menghormati dan takut akan Tuhan dan memegang kebenaran. 那多年以后呢，谭普尔顿以$100起家， Dan beberapa tahun kemudian, Templeton ini dengan uang $100 untuk mendirikan sebuah perusahaan. 他在投资界开创了自己的事业。 Di dalam dunia investasi, dia memulai perusahaannya. 他秉持反向的投资理念， Dia mempunyai prinsip investasi kontrarian, yaitu lawan arus.
就是在别人感到恐慌的时候，他就买进。 Yaitu dia akan membeli di saat orang lain panik. 他会在别人贪婪要赚很多钱的时候就卖出。 Dan dia akan menjual di saat orang lain serakah. 如果你们有买过股票，可能会明白我在讲什么。 Jika Anda yang pernah membeli saham mungkin mengerti apa yang sedang saya katakan. 有人投资股票吗？ Ada yang investasi saham di sini? 有没有？ Ada? 肯定有的啦，只是不敢举手而已。 Tentu ada, cuman nggak berani angkat tangan. 亲爱的弟兄姐妹呢？ Saudara-saudari, 他的理念就是在那个股票一直上架的时候，他不会买，他反而会卖出。 prinsipnya adalah di saat saham itu naik, dia tidak akan membeli dan dia akan menjual. 他会等那个股票大跌的时候，他才去买。 Dan dia akan menunggu sampai saham jatuh turun, barulah dia membeli. 所以上卖掉，下买进来，这是他的理念。 Dan prinsipnya adalah di saat harga naik, dia akan membeli, harga turun, dia akan menjual. 他很成功。 Terbalik. terbalik. Harga naik, dia akan menjual, harga turun, dia akan membeli. 他很成功。 Dia sangat sukses. 他创办了坦普尔顿成长基金，而且这基金成为全球最成功的基金之一。 Dia mendirikan Templeton Growth Fund yang menjadi salah satu dana investasi paling sukses di dunia. 在1999年，财富杂志称他为全球投资界的传奇人物。 Dan pada tahun 1999, majalah Fortune menyebut dia sebagai tokoh legendaris dalam dunia investasi. 但他一生对他来说最重要的不是财富， Tetapi di dalam hidup dia yang paling penting bagi dia bukanlah harta kekayaan itu. 他最看重的是信仰，还有一份慈善的心。 Yang paling dia pentingkan adalah iman dia dan kehidupan sosial dia. 所以他把他的财产捐出了大部分的财产， Oleh karena itu dia menyumbangkan sebagian besar hartanya 他就建立了坦普尔顿奖， dan dia mendirikan Templeton Prize, 就是要激励那些在探索属灵实相方面对人类有卓越的贡献的人。 yaitu untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang memberikan kontribusi yang besar dalam menyelidiki realitas spiritual umat manusia. 他的奖项奖金呢，比诺贝尔奖金还高。 Hadiah dari Templeton Prize ini lebih besar daripada hadiah uang dari Nobel Prize. 特蕾莎修女，包括比利·格利罕等人都已经接受过他的奖金。 Tokoh-tokoh seperti Mother Teresa dan Billy Graham pernah menerima penghargaan ini. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 约翰·坦普尔顿是一位在真理中坚定不移的人。 John Templeton adalah orang yang tetap teguh di dalam kebenaran. 他宁愿失去实习的机会，也不愿意违背真理。 Dia rela kehilangan kesempatan untuk kerja praktek, dia tidak akan meninggalkan imannya. 就是因为他在真理中的坚持， Oleh karena keteguhannya di dalam iman kebenaran ini, 他才能够成为史上举世闻名的人物。 dia baru bisa menjadi orang yang terkenal di dalam dunia dengan kehidupan sosialnya. 他那份守住真理的精神，是我们今天值得学习的。 Kita layak untuk belajar dari semangat dia untuk teguh memegang iman di dalam kebenaran. 我们今天的经文是约翰福音18章19到24节。 Nas Alkitab kita di pagi hari ini adalah Yohanes pasal 18 ayat ke-19 sampai 24. 会中文的跟我一起来念， Yang bisa bahasa Mandarin silakan membacanya. 请大祭司就以耶稣的门徒和他的教训判问他。耶稣回答说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人。我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么？我所说的，他们都知道。”耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他说：“你这样回答大祭司吗？”耶稣说：“我若说不是，我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么打我呢？”亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。 Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah.
Lepas semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menaniaya aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. 弟兄姐妹，这段经文记载有关耶稣面对不公受审的第一个过程。 Saudara-saudari, nas Alkitab ini mencatat proses pertama dari pengadilan yang tidak adil yang dialami oleh Yesus. 耶稣在科西玛尼园被逮捕之后，就被带到亚那面前来受审。 Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke hadapan Hanas 这 untuk 位 diadili. 亚那是谁呢？ Siapakah Hanas itu? 他是前任大祭司。 Dia adalah mantan imam besar. 为什么把耶稣带到前任大祭司面前来受审呢？ Mengapa membawa Yesus ke hadapan mantan imam besar untuk diadili? 按照犹太人的律法，前任大祭司已经没有权柄来做这种审讯。 Berdasarkan hukum Taurat, mantan imam besar itu tidak lagi mempunyai otoritas untuk menginterogasi. 应该审讯耶稣的是现任或者是当任的大祭司，不是前任的。 Seharusnya yang mempunyai otoritas untuk menginterogasi Yesus adalah imam besar yang sedang menjabat, bukan mantan imam besar. 所以耶稣被带到前任大祭司面前，告诉我们一件事： Oleh karena itu, Yesus dibawa ke hadapan mantan imam besar memberitahukan kita satu hal. 虽然亚那大祭司已经不在任， Walaupun Hanas sudah tidak lagi menjabat sebagai imam besar, 但是他仍然是幕后超权的主脑。 tetapi dia tetap adalah otak di belakang yang mengontrol ini semua. 他是当任祭司盖亚法的岳父。 Dia adalah mertua dari Kayafas imam besar di saat itu. 第一世纪的犹太历史学家约瑟夫曾经这样说。 Yosefus, seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama, pernah mengatakan, 他说亚那是当时最有影响力的大祭司人物之一。 dia mengatakan bahwa Hanas adalah salah satu imam besar yang paling berpengaruh pada masa itu. 所以他卸任之后，他还是在超权。 Oleh karena itu, walaupun dia sudah tidak menjabat, dia tetap mempunyai otoritas. 可惜这样有影响力的宗教人物，并没有追求真理。 Sangat disayangkan, orang di dalam dunia keagamaan yang mempunyai pengaruh yang begitu besar tidak mencari kebenaran. 他所追求的只不过是名利和地位。 Yang dia cari adalah ketenaran dan status dia. 亚拿作为大祭司，他知法却又犯法。 Hanas sebagai mantan imam besar mengetahui hukum tetapi justru melanggar hukum itu. 当时把耶稣解到他的面前是一种非法行为。 Di saat Yesus dibawa ke hadapan dia, itu sebenarnya adalah hal yang ilegal. 为什么呢？ Mengapa? 第一， Yang pertama, 应该审讯耶稣的是盖亚法，就是现任的大祭司，不是前任的大祭司。 yang seharusnya mengadili Yesus adalah imam besar yang sedang menjabat dan bukan mantan imam besar. 第二， Yang kedua, 合法的审讯是在白天，不是在夜间。 interogasi yang legal itu dilakukan di pagi atau siang hari dan bukan di malam hari. 第三， Yang ketiga, 我们说不合法，是因为他们先抓人后找罪证。 kita mengatakan ilegal karena mereka terlebih dahulu menangkap orang, baru mau mencari bukti kejahatan. 合法的程序是什么呢？应该先有罪证才抓人。 Proses yang seharusnya adalah harus ada bukti kejahatan terlebih dahulu, barulah menangkap orang. 所以耶稣的被逮捕以及受审的过程，让我们看到他遭遇何等不公正的对待。 Dari penangkapan dan pengadilan Yesus yang dia alami, kita bisa melihat bahwa dia diperlakukan dengan tidak adil. 这让我们看到当时犹太宗教界的腐败。 Kita bisa melihat di sini betapa bobroknya organisasi keagamaan Yahudi di saat itu. 在上的宗教领袖滥用权柄，
yang menjadi pemimpin agama di saat itu salah menggunakan atau menggunakan wewenangnya dengan semena-mena. 以不公的手段对待无辜的耶稣基督。 Dengan cara yang tidak benar menghadapi Yesus yang tidak bersalah. 明知耶稣没有犯任何的罪，却不择手段，逐步的定他死罪。 Secara jelas Yesus tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi mereka terus setahap demi setahap ingin menjatuhi hukuman kepada Yesus. 这真是令人感叹不已。 Ini sangat mengherankan sekali. 宗教界本该是光明的地方， Dunia keagamaan seharusnya adalah tempat yang terang, 却成为了最黑暗的地方。 tetapi menjadi tempat yang paling gelap. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这是不是很矛盾？ ini bukan sangat kontras sekali. 这是不是很令人灰心？ Ini bukan sangat membuat orang sedih sekali. 这是不是会令人对宗教失去兴趣？ Bukankah ini akan membuat orang menjadi tidak tertarik lagi dengan agama? 但是我告诉你们，这正是魔鬼利用宗教界领袖的妙计。 Tapi saya katakan bahwa ini adalah strategi licik yang digunakan iblis di dalam dunia keagamaan, 包括我们基督教界， termasuk di dalam dunia kekristenan. 在哪里有地位权势，在那里魔鬼就会最癫狂做工。 Di tempat yang paling mempunyai kuasa, paling mempunyai wewenang, di sanalah iblis bekerja paling luar biasa. 请记住这句话： Diingat perkataan ini. 在哪里有地位权势，在哪里魔鬼最癫狂做工。 Di tempat ada jabatan tertinggi dan mempunyai wewenang tertinggi, disitulah iblis bekerja paling luar biasa. 魔鬼千方百计，如果可以的话，就使每一位的领袖贪财贪色。 Jika memungkinkan, iblis akan menggunakan dengan segala cara agar pemimpin keagamaan mempunyai ketamakan akan harta dan juga haus seks. 魔鬼会想尽办法去引诱在位的领袖贪图荣华富贵。 Iblis akan membuat para pemimpin organisasi keagamaan ini mempunyai ketamakan akan harta dan kemuliaan, 把他们的心牵引去追求名利地位。 agar hati mereka selalu mencari jabatan dan wewenang. 魔鬼最终的目的是什么呢？ Apa tujuan akhir dari iblis? 不只是要使那些在位的领袖跌倒而已， Bukan hanya ingin menjatuhkan para pemimpin organisasi keagamaan, 魔鬼乃是要使这些跌倒的领袖成为众人的绊脚石， tetapi agar orang-orang ini setelah terjatuh menjadi batu sandungan bagi orang banyak, 迷惑更多的人， agar 迷惑更多的人， membutakan lebih banyak orang lagi, menyesatkan， menyesatkan lebih banyak orang lagi, 好让更多的人对宗教失去那种兴趣还有信任。 agar lebih banyak orang lagi tidak lagi tertarik dan tidak lagi percaya kepada agama. 许多在外面的人都会说，有宗教跟没有宗教有什么不同啊？有宗教的人有时候比没有宗教的人更坏蛋。 Sehingga orang-orang di luar akan mengatakan, apa bedanya ada agama dengan tidak ada agama? Bahkan orang yang beragama lebih jahat lagi. 所以魔鬼最终的目的，他来打击、攻击这些属灵领袖，是为了使更多的人远离真神。 Oleh karena itu tujuan dari si iblis menggunakan strategi ini untuk menjatuhkan para pemimpin keagamaan agar lebih banyak lagi orang meninggalkan Tuhan yang sejati. 就是魔鬼的诡计。 Inilah strategi licik iblis. 所以弟兄姐妹，我们看到一个人是否愿意归信主耶稣，往往跟福音的内容本质没有什么关系。 Oleh karena itu saudara-saudari, seringkali kita melihat seseorang ingin percaya pada Tuhan Yesus atau tidak, seringkali tidak terlalu berpengaruh pada isi Injil itu, 而是在于基督徒还有属灵领袖的言行举止。 tetapi seringkali karena kehidupan, cara hidup, perbuatan dari orang Kristen ataupun pemimpin-pemimpin petinggi gereja. 我们基督徒 Kita sebagai orang Kristen, 属灵的领袖 para pemimpin-pemimpin gereja 都是魔鬼攻击的主要对象。 adalah sasaran-sasaran dari strategi iblis. 当我们的心没有守住真理的时候，我们就会守住魔鬼的话。
Jika hati kita tidak berpegang pada iman kebenaran, maka hati kita akan mendengarkan suara iblis. 如果我们的心没有被神的话语牵引的时候，我们的心就会被魔鬼的欺骗牵引。 Jika hati kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan, maka hati kita akan dipimpin oleh suara iblis. 所以为什么我们每个基督徒都要不断的祷告， Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen harus selalu berdoa, 彼此守望，彼此代祷， saling berdoa atas diri kita, saling menjaga， saling menjaga. 更要为在位的属灵领袖祷告， Terlebih lagi, kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. 因为魔鬼最喜欢攻击的就是属灵领袖。 Karena sasaran yang sering diserang oleh iblis adalah para pemimpin-pemimpin gereja. 因为当属灵领袖跌倒，许多的人就会灰心，就会离开上帝。 Karena jika pemimpin-pemimpin ini jatuh, maka banyak orang akan putus asa dan meninggalkan iman yang sejati. 为什么我们教会常常呼吁弟兄姐妹，我们要一起来祷告，为彼此祷告，也为教会祷告，为领袖祷告？ Mengapa kita selalu mendukung, mendorong Anda semua untuk terus berdoa, berdoa syafaat, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja? 因为我们都是人，我们会软弱，我们有需要神的灵来扶持我们的侍奉。 Karena kita semua adalah manusia, kita bisa lemah, kita perlu roh dari Tuhan untuk memberikan kekuatan agar kita bisa terus melayani. 我们的战争不是和世界战争，我们是在灵界，在属灵方面战争，有需要神的力量。 Peperangan kita bukan menghadapi hal-hal di dunia ini, tapi juga di dalam hal-hal rohani. 所以弟兄姐妹，我们要彼此代祷， Oleh karena itu, kita harus saling mendoakan. 好让我们不至于被魔鬼利用， Agar kita tidak dipakai oleh iblis, 跌倒而犯罪， sehingga terjatuh dan berdosa. 成为众人的绊脚石， Dan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. 影响许多的人不愿意来相信这位又真又活的神。 Sehingga banyak orang tidak mau datang untuk percaya pada Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup ini. 所以我们要自己好好的守住真理， Oleh karena itu, kita harus terus teguh memegang kebenaran. 要好好的注意我们的言行举止。 Harus selalu waspada terhadap perkataan dan perbuatan kita. 我们的生命不要成为去拦阻别人来信靠主耶稣的一种绊脚石。 Kehidupan kita janganlah menjadi batu sandungan untuk mencegah orang datang untuk percaya pada Tuhan Yesus. 甘地说过这样的话，他说：“我喜欢你们的基督，但我不喜欢你们的基督徒，因为你们的基督徒不像你们的基督。” Mahatma Gandhi pernah mengatakan, aku suka Kristus kalian, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristen kalian. Karena orang-orang Kristen kalian tidak seperti Kristus kalian. 我们像基督吗？ Apakah kita sama dengan Kristus? Kita mirip Kristus. 弟兄姐妹，我们像基督吗？ Apakah kita mirip dengan Kristus? 甘地说的这番话，对今天的基督徒以及在位掌权的教会领袖是一种提醒。 Perkataan dari Mahatma Gandhi ini merupakan teguran yang keras bagi setiap orang Kristen dan setiap pemimpin-pemimpin gereja. 我们应当谨慎自守，不中魔鬼的诡计。 Kita harus selalu waspada agar kita tidak jatuh ke dalam strategi iblis. 阿门。 Amin. 当时犹太人的宗教团体已经被魔鬼利用，成为黑暗的宗教团体。 Di saat itu organisasi agama Yahudi sudah dipakai oleh iblis sebagai suatu organisasi keagamaan yang sangat bobrok. 我们看耶稣基督被审的整个过程，我们就看到这一点了。 Jika kita melihat proses Yesus diadili, kita bisa melihat poin ini. 他们不再守住真理， Mereka tidak lagi memegang kebenaran, 不再遵守律法， tidak lagi tunduk pada hukum Taurat. 他们的心中那个时候所想所要的不是求真理， Di dalam hati mereka bukan lagi mau mencari kebenaran. 他们只想什么呢？ Apa yang mereka inginkan? 如何除掉耶稣？ Bagaimana untuk menghabisi Yesus? 为什么他们要除掉耶稣呢？ Mengapa mereka mau menghabisi Yesus? 因为耶稣的存在威胁到他们的名利和地位。 Karena keberadaan Yesus mengancam status dan posisi mereka kepentingan mereka dan kepentingan mereka. 让我们来看19节。 Mari kita melihat ayat ke-19. 大祭司就以耶稣的门徒和他的教训攀问他。 Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. 在这里，亚那尝试
找出控告耶稣的证据。 Di sini Hanas mencoba untuk mencari bukti untuk mendakwa Yesus. 亚那问耶稣2个问题， Hanas bertanya 2 hal kepada Yesus. 第一个问题是和耶稣的门徒有关， Hal yang pertama adalah yang berhubungan dengan murid-murid Yesus. 第二个问题是和耶稣的教训有关。 Poin yang kedua adalah yang berhubungan dengan tentang ajaran Yesus. 针对第一个问题呢，亚那大祭司他只不过要找到这个耶稣煽动众人的证据。 Di pertanyaan pertama, Hanas ingin mencari bukti bahwa Yesus menggerakkan memprovokasi massa. 第二个，针对第二个问题，亚那是要找到耶稣教导异端的根据。 Dan di pertanyaan kedua, Hanas ingin mencari bukti bahwa ajaran Yesus adalah bidat. 可是这位聪慧的耶稣并没有中他们的诡计。 Tetapi Yesus yang bijaksana tidak jatuh ke dalam jebakan ini. 耶稣不但没有中计， Yesus bukan saja tidak jatuh ke dalam perangkap ini, 更让我们看到他如何在真理中坚定不移。 tapi kita bisa melihat bagaimana Yesus tetap teguh di dalam kebenaran. 耶稣虽然面对不公的对待， Walaupun Yesus diperlakukan dengan tidak adil, 却不动怒； tapi dia tidak marah. 虽然不断的被攻击， Walaupun terus diserang, 却没有反击。 tetapi tidak menyerang balik. 耶稣只按照真相回答问题。 Yesus hanya menjawab dengan fakta. 我们来看20节。 Mari kita lihat ayat 耶 ke-20. 稣回答说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人。我在暗地里并没有说什么。” Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." 耶稣在这里要表达的是什么呢？ Apa yang ingin dinyatakan Yesus di sini? 他强调自己从来没有秘密传道， Dia ingin menekankan bahwa dia tidak berkhotbah secara sembunyi-sembunyi. 他的教导是公开的，是透明可以检验的， Pengajarannya itu terbuka dan transparan untuk bisa diuji. 不像这些犹太人的宗教领袖暗暗的审问耶稣，非法的审判耶稣。 Tidak sama dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang mengadili dia secara sembunyi-sembunyi. 接下去在21节，耶稣说：“你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么？我所说的，他们都知道。” Di ayat ke-21 dikatakan, "Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." 弟兄姐妹，当我们看耶稣的回答的时候，可能会觉得耶稣有点没礼貌。 Jika kita melihat jawaban Yesus ini, mungkin kita bisa merasa bahwa jawaban Yesus tidak terlalu sopan. 他对一个已经退休的大祭司长辈讲话的口气，哪里可以这样？ Bagaimana boleh dia berkata dengan cara seperti ini kepada mantan imam besar yang sudah pensiun? 但是，如果我们站在耶稣的立场， Tetapi jika kita berdiri di posisi Yesus, 我们去体会一下， mari kita coba menyelami. 他遭遇虚伪不公的审判。 Dia mengalami perlakuan dan pengadilan yang tidak adil. 如果他能够给出这样的答案，可以说已经很客气了， Dia bisa menjawab dengan cara seperti ini sebenarnya sudah cukup sopan. 对不对？ Bukankah demikian? 对不对呀、 Bukankah demikian? 你们没有站在他的立场，你们根本不明白，也体会不了。 Kita tidak berdiri di posisi Yesus, kita tidak bisa menyelami perasaan dia di saat itu. 但是如果我们站在耶稣的立场去明白、去体会，我们就会觉得耶稣很了不起。 Jika kita bisa menyelami dan berdiri di posisi Yesus di saat itu, kita bisa mengatakan bahwa jawaban ini sangat luar biasa. 其实耶稣要表达的是，如果你们要寻求真理真相，你们可以去问众人吗？ Yang ingin dikatakan Yesus adalah jika kalian ingin mencari kebenaran, fakta, kalian bisa bertanya pada orang-orang banyak itu. 你们不需要在这样没有证据的情况之下就来控告我。 Kalian tidak perlu datang mendakwa saya tanpa bukti-bukti. 他们要找的不是真情，不是真相，不是真理， Tetapi apa yang ingin mereka cari itu bukan kebenaran, bukan fakta. 他们只不过要找耶稣的把柄，找他的罪证。 Mereka hanya ingin mencari bukti dari kesalahan Yesus. 当然，耶稣会很生气， Tentu Yesus bisa sangat marah, 但是他也是控制情绪，控得很好。 tetapi dia bisa mengontrol emosinya dengan bagus sekali. 虽然他只是这样很客气的回答，
其中有一个差役听起来也很不服气，就打耶稣了。 Walaupun jawaban Yesus cukup sopan, tetapi di sana ada satu penjaga yang mendengar jawaban ini langsung menampar Yesus. 那个差役觉得耶稣如此胆大包天， Dia merasa bahwa Yesus begitu berani 就出手打他。 dan dia menampar Yesus. 这记载在22节。 Ini dicatat di ayat ke-22. 耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他说：“你这样回答大祭司吗？” Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" 我不知道这位打耶稣的人到底明白真理不明白真理。 Saya tidak tahu apakah penjaga ini yang menampar Yesus mengerti kebenaran atau tidak. 我不知道这个人知法或者不知法。 Saya tidak tahu apakah orang ini mengetahui hukum atau tidak. 如果他知法，他应该知道耶稣是对的。 Jika dia mengetahui hukum, maka dia akan tahu bahwa Yesus, apa yang dikatakan Yesus adalah benar. 亚拿是错的， Hanas salah, 但是他维护谁？ tetapi siapakah yang dilindungi oleh penjaga ini? 他维护对的这一方，还是维护错的那一方呢？ Penjaga ini melindungi yang benar atau melindungi yang salah? 哪一方？ Yang mana? 错的，对。 Betul, dia melindungi yang salah. 人的倾向往往就是这样。 Arah manusia selalu seperti ini. 为什么他要维护错的呢？ Mengapa dia mau melindungi yang salah? 因为错的那一方有权柄、有权势，可以给他利益。 Karena yang salah itu mempunyai kuasa, mempunyai otoritas yang bisa memberikan keuntungan untuk dia. 这一方对的，就算是对，但是已经没希望了，不 Tapi 需要维 yang 护了。 pihak ini walaupun benar, tapi sudah tidak ada harapan lagi. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 这位差役出手打耶稣，让我们看到什么？ Apa yang bisa kita lihat dari tindakan penjaga ini menampar Yesus? 看到他们对律法和公义的践踏。 Kita bisa melihat bagaimana mereka menindas kebenaran dan hukum Taurat. 因为按照犹太人的律法，是禁止在未定罪之前羞辱被告的人。 Karena berdasarkan hukum Taurat, tidak boleh menghina orang atau merendahkan orang sebelum dijatuhi hukuman. 但是耶稣却在还没有罪证的情况之下，给他们审讯，也给他们打了。 Tapi Yesus yang belum dijatuhi hukuman apapun sudah dipukul, ditampar oleh orang tersebut. 面对这样的不公的对待，耶稣如何继续回应呢？ Menghadapi perlakuan yang begitu tidak adil, bagaimana respon dari Yesus? 他是否只是静静的接受吗？ Apakah dia hanya diam-diam menerimanya? 我们看23节， Kita lihat ayat ke-23. 耶稣说：“我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么打我呢？” Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" 耶稣的回答虽然很温和，但却是很有力的抗议。 Walaupun jawaban Yesus kelihatannya lembut, tetapi mempunyai suatu protes yang keras. 耶稣是在指出对方的不公的行为， Yesus sedang menunjukkan pada tindakan yang tidak adil dari lawannya itu. 但是我们看到另一方面，耶稣的美善就是说，他没有为自己辩护太多。 Tetapi kita bisa melihat keindahan dari Yesus di sini adalah dia tidak membela diri dengan terlalu banyak. 他不想伤害别人，也不想去攻击别人。 Dia tidak ingin melukai orang lain ataupun menyerang orang lain. 他只是按照真相回答问题， Dia hanya menjawab berdasarkan fakta kenyataan. 这是很了不起的一点。 Ini adalah hal yang sangat luar biasa. 耶稣让我们看到他是那一位伟大的救主。 Kita bisa melihat Yesus adalah juru selamat yang agung itu. 在整个受审的过程里面，亚纳找不到耶稣的罪证。 Di dalam seluruh proses interogasi ini, Hanas tidak menemukan bukti kejahatan Yesus. 耶稣只好把耶稣送到正式的大祭司面前去处理。 Maka dia mengirimkan Yesus kepada imam besar di saat itu. 在24节告诉我们，亚纳就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是困着解去的。
Di ayat ke-24, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. 我们看到接下去，耶稣还是在这种不公受审的整个循环里面。 Kita bisa melihat selanjutnya, Yesus terus berada di dalam lingkaran pengadilan ini yang tidak adil ini. 耶稣被当时的宗教团体当作政治的工具。 Yesus dianggap sebagai sebuah alat politik bagi organisasi keagamaan di saat itu. 你们说这样的宗教团体可悲不可悲啊？ Coba Anda katakan, apakah organisasi keagamaan seperti ini menyedihkan atau tidak? 可悲吗？ Menyedihkan atau tidak? 你们觉得 Kalian merasa 这样的宗教团体可悲不可悲？ organisasi keagamaan seperti ini menyedihkan atau tidak? 求上帝怜悯， Kiranya Tuhan berbelas kasihan. 希望我们的宗教团体，特别是基督教卫理公会的基督教团体，不要落到这种无可救药、甚是可悲的情况。 Kiranya organisasi keagamaan Kristen, terutama organisasi keagamaan Metodis, tidak jatuh kepada tahap yang begitu menyedihkan. 阿门。 Amin. 每个团体，不只是基督教，其他的宗教团体、其他的团体都有可能落到这种可悲的地步。 Setiap organisasi keagamaan, bukan hanya organisasi keagamaan Kristen, tetap bisa jatuh ke dalam posisi yang begitu menyedihkan. 刚才我已经说了， Tadi saya sudah katakan, 正在管理这些团体的都是人， yang mengurus semua organisasi ini adalah manusia 而且都是魔鬼攻击的主要对象。 dan juga adalah sasaran dari serangan iblis. 所以弟兄姐妹，我们每个人都有责任为在位的领袖祷告。 Oleh karena itu, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin gereja 让他们的心守住真理， agar hati mereka tetap pada memegang kebenaran. 求上帝给他们能力战胜自己的私欲， Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk menang atas keinginan nafsu pribadi. 求神给他们力量，能够战胜来自魔鬼和撒旦的试探与引诱。 Agar mereka bisa menang atas godaan dan cobaan dari iblis. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 更重要的，我们是要学习耶稣的榜样。 Dan yang terutama, kita harus belajar dari teladan Yesus. 耶稣虽然遭遇不公的对待， Walaupun Yesus mengalami perlakuan yang tidak adil, 但是我们看到他仍然在真理中坚定不移。 tapi kita bisa melihat bahwa dia tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. 耶稣虽然被陷害， Walaupun Yesus dicelakakan, 但却不害人。 tetapi dia tidak mencelakakan orang lain. 耶稣虽然被打， Walaupun Yesus dipukul, 却不还手。 tetapi dia tidak membalas. 他从被审到定罪， Dari dia diadili sampai dijatuhi hukuman. 耶稣遭受不公的审讯， Yesus mengalami semua tindakan yang tidak adil ini. 他面对不公的折磨， Dia mengalami siksaan yang tidak adil. 他面对不公的钉十字架， Dia mengalami tindakan yang tidak adil, dipaku di atas kayu salib. 但他还是坚持站在真理上面。 Tetapi dia tetap teguh berdiri di atas kebenaran. 我们看到在整个过程里面，耶稣是如此的慈祥， Di dalam semua proses ini kita bisa melihat betapa belas kasihannya Yesus. 他以爱胜恨， Dengan kasih dia menang atas kebencian. 以善报恶。 Dengan kebaikan membalas kejahatan. 他不只是爱敌人，为敌人祷告， Dia bukan hanya mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. 他还是愿意拯救每个相信他的人，包括那些对他不公的人。 Dia juga rela untuk menolong, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk orang-orang yang memperlakukan dia dengan tidak 我们 adil. 看到耶稣的心怀是何等的宽宏大量， Kita bisa melihat hati dari Yesus begitu lapang. 这是我们应该学习的。 Ini adalah hal yang harus kita teladani. 所以我们学好的，不要学坏的啊。 Nah, kita belajar yang baik, kita jangan belajar yang tidak baik. 阿门。 Amin. 在这篇道理里面有坏的，有好的，我们要听好的一面。在这篇道理里面有坏的，有好的，我们要学好的这一 Di 面。 dalam khotbah ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita harus belajar bagian yang baik. 最后我要跟你们分享这个约翰呼斯这个人物。 Selanjutnya saya akan men-sharingkan tentang John Huss. 他是捷克布拉格大学的神学教授、牧师以及改革先驱。
Dia adalah seorang profesor teologi, seorang pendeta dan pelopor reformasi dari Universitas Praha di Republik Ceko. 那个时候，宗教的团体已经陷入非常非常腐败、黑暗的阶段。 Di saat itu, organisasi gereja sudah jatuh ke dalam posisi yang sangat gelap. 所以他才会站出来提倡圣经高于教会权威。 Sehingga dia mengutarakan bahwa Alkitab mempunyai otoritas yang lebih tinggi dari gereja. 知道那个时候教会讲的话算，圣经讲的话不算。 Karena di saat itu apa yang dikatakan gereja itu benar, apa yang dikatakan Alkitab itu tidak penting. 牧师讲的话算，圣经里面讲的话，信徒不明白。 Apa yang dikatakan pendeta itu benar, apa yang dikatakan oleh Alkitab, para jemaat di saat itu tidak mengerti. 为什么不明白呢？ Mengapa tidak mengerti? 因为那个时候只有拉丁语，只有那些受高教育的牧师传道人才能够读，平信徒不可以读圣经。 Karena Alkitab di saat itu berbahasa Latin dan hanya orang-orang terpelajar, orang-orang di tingkat yang tinggi yang boleh membaca Alkitab. 所以根本没有人去监督这些牧师传道人讲的话是属于真理还是假的。 Sehingga tidak ada orang yang bisa memeriksa apa yang dikatakan gereja atau apa yang dikatakan pendeta itu benar atau salah. 所以他除了主张圣经高于教会权威之外，他还主张人人有权柄读圣经。 Jadi selain dia mengatakan bahwa Alkitab mempunyai otoritas lebih tinggi daripada gereja, dia juga mengatakan bahwa setiap orang berhak membaca Alkitab. 那个时候，他大胆批评教会的腐败。 Di saat itu dengan berani dia mengkritik kebobrokan dari gereja. 他反对买卖赎罪券的行为。 Dan dia menentang praktek penjualan surat pengampunan dosa. 我有说过了，过去罗马天主教曾经买卖赎罪券。 Pernah saya katakan bahwa gereja Katolik dulu pernah memperjualbelikan surat pengampunan dosa. 目的是很清楚，因为他们要建立很大的圣堂。 Tujuannya di saat itu sangat jelas. Mereka perlu dana yang besar untuk mendirikan gereja yang besar. 当然还有许多其他的利益和目的， Tentu masih ada kepentingan yang lainnya. 但是那不符合圣经的教导。 Tetapi itu tidak selaras dengan pengajaran Alkitab. 人的罪不能够用金钱来买赎的， Dosa dari manusia tidak bisa dibeli dengan uang. 我们的罪是耶稣基督买赎的，是透过他在十字架上的死买赎的。 Dosa kita dibeli lunas oleh Yesus di atas kayu salib. 所以他站出来反对。 Oleh karena itu John Huss menentang hal ini. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 虽然他多次遭到威胁， walaupun seringkali dia diancam, 但是他仍然坚持讲真理。 tetapi dia tetap setia mengatakan kebenaran. 在1415年的时候， Pada tahun 1415, 他被招到康斯坦茨会议的时候， dia dipanggil untuk menghadiri konsili Konstans. 他是被陷害的， Dia dijebak. dia dijebak ya. Dijebak. 他们说你要参加这次的会议，我们会保你安全。 Mereka mengatakan kamu harus mengikuti konsili ini, kami akan menjamin keselamatan kamu. 但是结果呢？ Tetapi akhirnya 他却在这一次的会议里面被判为异端。 di dalam konsili ini dia dijatuhi hukuman sebagai tuduhan bidat. 他被处死了。 Dia dihukum mati. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 在他被处死之前，有人劝告他说：“你否认你之前讲过的真理吧。” sebelum dia dihukum mati, ada orang yang membujuk dia untuk menyangkal ajaran-ajaran dia. 他说什么呢？他回答什么呢？ Apa yang dijawab oleh John Huss? 他说：“你们今天可以烧毁这只鹅，但有一天，一只天鹅会飞来，你们将无法扑灭。” Hari ini kalian bisa membakar angsa ini, tapi suatu hari nanti seekor angsa akan datang dan kalian tidak akan bisa membakarnya. 这只鹅所象征的就是他自己， Angsa yang dibakar ini menunjuk pada dirinya sendiri. 因为护士在他们的语境里面的意思就是一只鹅， Karena kata khas dalam bahasa Ceko artinya adalah angsa. 所以他说将来会有一只天鹅飞来，你们无法扑灭它。
Tapi dia mengatakan suatu hari nanti akan ada seekor angsa yang akan datang dan kalian tidak akan dapat memadamkannya. 他所说的这只天鹅是指谁呢？ Siapakah yang dia masukkan sebagai angsa yang akan datang ini? 是指改革者马丁路德，他后来被称为天鹅。 Dan yang dimasukkan adalah reformator Martin Luther. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 今天或许我们不会像呼斯那样面对火刑被处死， mungkin hari ini kita tidak akan seperti John Huss diancam untuk dibakar hidup-hidup. 但是我们是否愿意守住真理，即便我们要面对许多的威胁？ Tetapi apakah kita tetap mau setia berpegang pada kebenaran walaupun banyak ancaman? 当我们在朋友圈的时候， Di saat kita di dalam lingkungan pertemanan, 当我们在职场的时候， di saat kita di lingkungan kerja, 当我们在家庭范围的时候， di saat kita di dalam keluarga, 我们是否愿意为真理而站立呢？ apakah kita mau tetap setia di dalam kebenaran? 愿意吗？ Apakah kita mau? 说愿意， Kita harus mengatakan mau. 求主帮助我， Kiranya Tuhan yang 不 menolong 是靠 kita. 自己的力量。 Bukan berdasarkan kekuatan sendiri. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 可能有一天你们会亲自发现宗教团体黑暗的一面。 mungkin suatu hari Anda akan menemukan atau menyadari sendiri ada bagian yang gelap dari organisasi keagamaan. 当我们读历史的时候，我们就会看到很多黑暗的那一面了。 Jika kita membaca sejarah gereja, kita akan melihat seringkali ada bagian-bagian kegelapan di dalam gereja. 但是所谓的历史有时候会重演， Tetapi yang dinamakan sejarah kadang-kadang bisa terulang lagi. 如果有一天你们亲身面对、看到宗教团体黑暗的那一面领到你的时候， Jika suatu hari Anda mengalami atau menyadari atau mengalami sendiri kegelapan bagian yang gelap dari organisasi keagamaan. 如果有一天你们的属灵领袖并不像你们想象的那么完美、那么理想， Jika suatu hari Anda menyadari bahwa pemimpin agama tidak sesempurna yang Anda kira, 那该怎么办？ apa yang harus kita lakukan? 弟兄姐妹，今天我就告诉你们， Saudara-saudari, hari ini saya berkata kepada Anda, 宗教团体的黑暗， kebobrokan dari organisasi keagamaan, 属灵领袖的这个不完美、不理想， ketidaksempurnaan dari para pemimpin gereja, 那都是人为的错误， itu semua adalah kesalahan dari orang-orang tersebut. 跟我们的信仰没有任何关系， Tidak ada hubungannya dengan iman kita. 跟我们的福音拯救大能的本质没有关系， Tidak ada hubungannya dengan Injil keselamatan kita. 跟我们的上帝毫无关系， Tidak ada hubungannya dengan Tuhan kita. 那纯粹是人为的错误。 Itu murni adalah kesalahan dari orang-orang tersebut. 阿门。 Amin. 所以， Oleh karena itu, 如果我们真的遇到那一天，发现了宗教团体的黑暗，或者是属灵领袖的跌倒， jika suatu hari benar kita menyadari dan mengalami kebobrokan dari gereja dan kejatuhan dari para pemimpin gereja, 我们应该把焦点放在哪人，还是放在神呢？ kita harus memfokuskan iman kita pada orang atau Tuhan. 我们要把焦点放在那位拯救我们的神、永不改变的神，还是放在叫做变化无常的人呢？ Kita harus meletakkan iman kita pada Tuhan kita yang tidak pernah berubah atau pada orang yang sering kali berubah. 要放在哪里？ Harus diletakkan pada siapa? 如果你们放在神，你们就不会离开、放弃信仰。 Jika kita meletakkan iman kita pada Tuhan, maka kita tidak akan meninggalkan iman kita. 但是如果你们把焦点放在人，你们就会灰心离开上帝。 Tapi jika kita meletakkan fokus iman kita pada manusia, maka kita akan meninggalkan iman kita. 我要提醒的是什么？如果你们为着人为的错误而放弃信仰，那你们就丢掉救恩了。 Yang ingin saya katakan adalah jika karena kesalahan
orang atau kesalahan manusia dan kita meninggalkan iman kita, maka kita akan kehilangan keselamatan. 阿门， Amin. 对不对？ Bukankah demikian? 太不值得了。 Terlalu disayangkan. 不要因为一个人、两个人、三个人，你们就丢掉信仰、丢掉救恩，那太不值得了。 Jangan hanya karena 1, 2 atau 3 orang kita meninggalkan, membuang iman kita. 耶稣基督的救恩是太宝贵了， Keselamatan dari Yesus Kristus itu begitu berharga. 是无价之宝，是没有人可以给我们的。 Tidak ternilai harganya dan tidak ada orang yang bisa memberikan kepada kita. 因此，不管宗教团体有多么的腐败， Oleh karena itu, tidak peduli betapa bobroknya organisasi keagamaan 不管在位的属灵领袖有多黑暗， ataupun betapa gelap bobroknya pemimpin-pemimpin agama, 那都是人为的错误 （human errors）。 itu semua adalah human error, kesalahan dari orang-orang tersebut. 我们应该做的是什么？守住我们的信仰。 Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap teguh memegang iman kita. 我们应该做的是守住神给我们的救恩。 Yang harus kita lakukan adalah memegang teguh keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 阿门吗？ Amin. 阿门。 Amin. 可能在我们的生活里面也会面对许多的不公啊。 Mungkin di dalam kehidupan kita, kita sering menghadapi banyak ketidakadilan. 请大家不要气馁， Jangan kita putus asa. 我们要定睛仰望我们的主耶稣。 Kita harus terus memandang pada Yesus kita. 我们的主耶稣曾经面对许多的不公， Yesus pernah mengalami hal-hal yang tidak adil ini. 但是他仍然在真理中坚定不移。 Tetapi dia tetap teguh berdiri di dalam kebenaran. 耶稣没有行恶， Yesus tidak melakukan kejahatan. 他没有以恶报恶， Dia tidak membalas kejahatan dengan 他乃是 kejahatan. 以善报恶， Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. 以爱胜恨。 Dengan kasih dia menang atas kebencian. 耶稣遭遇不公对待的时候，看起来好像一个弱者， Di saat Yesus mengalami semua ketidakadilan ini kelihatannya seperti seorang yang lemah. 耶稣在遭遇不公对待的时候，看起来是一个失败者。 Ketika dia mengalami semua ketidakadilan ini kelihatannya dia seperti seorang yang gagal. 但是我告诉你们， Tapi saya mau memberitahukan kepada 事 Anda 实上 semua. 耶稣是一个强者， Yesus adalah seorang yang kuat. 耶稣是一个成功者， Dia adalah seorang yang berhasil. 他在软弱中成就了救赎的大功。 Di dalam semua ketidakadilan ini dia menggenapi karya keselamatan. 所以今天不管我们面对什么， Hari ini kesulitan apapun yang kita hadapi, 面对什么不公的对待， menghadapi ketidakadilan yang bagaimanapun, 在教会也好， di dalam gereja, 在家里也好， di dalam rumah, 在工作的地方也好 di，dalam lingkungan pekerjaan, 只要我们清白无辜， yang penting kita tidak bersalah, 只要我们敬畏上帝， yang penting kita hormat pada 只要我 Tuhan, 们守住真理， yang penting kita tetap teguh pada iman kebenaran. 神不会亏待我们的。 Tuhan tidak akan mengecewakan kita. 阿门。 Amin. 神绝对不会亏待我们的， Tuhan tidak akan mengecewakan kita. 神会按照自己的美意，一步一步的提拔我们。 Tuhan akan meninggikan kita setahap demi setahap sesuai dengan kehendaknya yang indah. 正如他提拔约瑟一样， Sama seperti dia meninggikan Yusuf. 他面对弟兄姐妹不公的对待， Mereka menghadapi ketidakadilan. 被出卖到埃及做奴隶， Dikhianati dan dijual ke Mesir untuk menjadi budak. 那上帝就是一步一步的提拔他，到最后成为埃及的宰相。 Tapi Tuhan meninggikan dia setahap demi setahap sehingga menjadi Perdana Menteri di. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi 我们 Tuhan, 要学习耶稣的美德 kita harus belajar keindahan dari Yesus. moral Yesus Moral Kristus， Yesus. karakternya Yesus Kristus。 Karakter Yesus. 在面对不公平的对待，他仍然在真理中坚持不移。 Di dalam menghadapi ketidakadilan, dia tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. 一起祷告， Mari kita bersatu dalam doa. 请你祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美主。今天你的话语再一次的提醒我们，坚固我们，让我们信心的路程，我们都要看着耶稣，不要看着其他的，保守带领我们每一个人啊，主耶稣，
保守我们的心，让我们能紧紧抓住你已经赐给我们的这个救恩。感谢赞美主，我们这样的相信祷告是奉靠主耶稣基督得胜的尊名。阿门。